Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada hari ini, pelajaran Tauhid tahun 6 bersama saya Ustazah Nuriza Madsen. Tajuk yang akan kita pelajari ialah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu kita bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para rasul daripada golongan manusia biasa seperti kita manusia biasa untuk membimbing manusia mengenal pencipta alam yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan berita yang baik dan memberitahu berita yang buruk, serta amaran dan balasan bagi orang yang ingkar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW akan memberitahu kepada kita, kepada sesiapa yang melakukan kebaikan akan mendapat balasan kebaikan, dan kepada mereka yang melakukan perkara yang ingkar, iaitu seperti minum arak, berjudi, mencuri dan benda-benda yang dilarang, perkara-perkara yang dilarang, akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi contoh teladan untuk diikuti oleh manusia sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kelebihan atau keistimewaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala telah memberi beberapa keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kelebihan yang tidak pernah diberi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum ini. Di antara kelebihan tersebut ialah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia di dunia ini, sama ada mereka beriman ataupun ingkar. Tidak seperti rasul-rasul yang terdahulu, mereka diutuskan hanya untuk kaum yang tertentu saja. Contohnya ialah seperti Nabi Musa AS kepada Bani Israel sahaja. Yang kedua, Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia bagi segenap masa, sejak dari mula risalah kerasulannya hinggalah sampai hari kiamat. Tidak seperti rasul-rasul yang masanya terhad dan tidak terus-menerus. Yang ketiga, Rasulullah SAW diutus ke seluruh dunia bukan untuk tempat kampung saja atau negeri saja yang tertentu, seperti Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS yang diutus ke hanya negeri Palestin dan Mesir saja. Tetapi Rasulullah SAW diutus ke seluruh dunia. Yang keempat, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW memansuhkan syariat rasul-rasul yang sebelum. Syariat yang dibawa oleh baginda lengkap dan sempurna. Kebaikan yang terdapat dalam syariat terdahulu juga terdapat di dalam syariat ini. Yang kelima, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyudah dan penutup bagi sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul. Maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada seorang pun Rasul yang akan lahir setelah baginda wafat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada Nabi lain lagi selain Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang mengaku menjadi Nabi atau Rasul selepas Nabi Muhammad SAW, itu adalah Nabi atau Rasul yang palsu. Kalau ada sesiapa yang mengaku sebagai Nabi atau Rasul selepas Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah
pendusta. Mereka itu adalah nabi yang tidak betul, iaitu nabi palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu kitab Al-Quran yang kekal terpelihara, tidak berubah hingga hari kiamat, seperti mana Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, tidak seperti kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul yang terdahulu. Semua kitab tersebut telah diubah dan tidak ada lagi naskhah asal pada hari ini. Maksudnya kitab yang sebelum pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, kitab itu adalah telah diubah-ubah hingga ke hari ini. Antara tugasan murid ialah buat latihan 1 muka surat 11. Syukran.